Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya kasihi Al-Fadil Tuan Imam Tuan Haji Yusuf, para imam, Tuan Haji Akram, yang saya hormati seluruh ahli jawatankuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, para jamaah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini sekali lagi Allah pertemukan kita. Semuanya adalah takdir daripada Allah Ta'ala. Sama ada takdir yang baik ataupun buruk, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita merapatkan kembali ukhuwah Islam, dan kita menambahkan sedikit sebanyak ilmu. Terutamanya pada malam ni kita menyambung perbincangan yang lepas, iaitu sebuah kitab yang bertajuk 40 buah hadis yang berkaitan dengan kepimpinan dan politik. Para jamaah yang dimuliakan, pada malam ni adalah hadis yang kelima. Kita dah selesai hadis yang pertama hingga keempat. Pada malam ni hadis yang kelima. Kitab ini dia secara e-book sahajalah, dia tak ada bercetak yang saya terima, iaitu dikarang oleh Dr. Ahmad Tanusi, pensyarah USIM. Saya pun baru balik daripada USIM, singgah ke sini. InsyaAllah pada malam ni hadis yang kelima. An Abi Zahr qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasta'miluni? Qala fadaraba biyadihi ala mankibi, ya Aba Zar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Yang bermaksud daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Iaitu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, apakah Tuhan tidak melantik aku menjadi pemimpin? Abu Zar bertanya kepada baginda, kenapa tak lantik saya jadi pemimpin? Itu soalan dia. Kenapa tak lantik saya jadi pemimpin? Ala tasta'miluni, bahasa Arab. Kenapa tak lantik saya jadi pemimpin? Kata Abu Zar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku dengan tangannya. Baginda pegang belakang. Ceritalah seorang sahabat pegang belakang, pegang atas bahu, gosok atas belakang, atas bahu. Lalu baginda bersabda, wahai Abu Zar, sesungguhnya aku lihat engkau lemah, sedangkan kepimpinan ini adalah amanah, dan ia di hari kiamat nanti adalah satu kehinaan dan penyesalan. Melainkan mereka yang memegangnya dengan haknya
dan menunaikan hak-hak yang terdapat ke atas kepimpinan tersebut. Hadis ini tercatat dalam kitab Sahih Muslim nombor 1825. Para jamaah yang dirahmati Allah, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang 3 perkara. Ada 3 perkara yang kita perlu ambil ingat daripada hadis ni. Yang pertama adalah kepimpinan bukanlah satu perkara yang boleh diminta-minta, melainkan orang yang benar-benar layak. Sebab Nabi sebut dalam hadis tadi, illa man akhazaha bihaqqiha. Orang ni memang berhak menjadi pemimpin. Dia memang ada kelayakan. Orang yang layak jadi pemimpin tak salah meminta jawatan, sebab dia layak. Kalau dia yang layak tak ambil jawatan tu, menyebabkan orang yang tak layak jadi pemimpin, akhirnya rosak. Orang yang tak layak jadi imam dengan orang yang layak jadi imam. Orang yang layak semua tak mau jadi imam. Silalah. Akhirnya orang yang tak layak pula jadi imam. Jadi rosak sembahyang kita. Jadi pesanan baginda kepada kita untuk satu perintah, iaitu jangan meminta kepimpinan ini kepada orang yang tidak layak. Yang tak layak jangan mohon jadi pemimpin. Yang kedua, orang yang layak yang pertama. Yang kedua, orang yang mampu menunaikan amanah kepimpinan. Layak, dia ada kewibawaan dia ada kemampuan dan kekuatan dia, dan dia mampu untuk memikul tanggungjawab amanah kepimpinan. Orang ini tak jadi masalah dia meminta jawatan. Tetapi khusus kepada Abu Zar ini adalah, dan orang yang seumpama Abu Zar, iaitu jangan minta-minta jawatan sedangkan kamu tidak ada keupayaan yang lengkap. Perbuatan meminta jawatan ini seakan-akan melihat kecenderungan kepada hendak kepada dunia. Sebab apa? Kata ulama, perbuatan minta jawatan ni biasanya dia nak cari habuan dunia, nak cari kedudukan. Sedangkan amanah kepimpinan ni bukan tashrif, bukan kemuliaan. Ada manusia dia nak jadi pemimpin sebab nak tunjuk bahawa dia mulia, dia hebat. Tetapi ingatlah, jadi pemimpin bukan kemuliaan, tapi dia namanya taklif, laisa tashrif. Al-qiyadah, al-imamah, pemimpin ini adalah taklif, bebanan tanggungjawab. Bukan tashrif, bukan satu kemuliaan. Oi, bangga jadi ahli majlis perbandaran. Oi, bangga jadi tok ketua kampung. Oi, bangga jadi exco. Oi, bangga jadi... Dia bukan kebanggaan, dia bukan kemuliaan, tapi dia taklif, bebanan yang terpaksa dipikul. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang syarat kepimpinan. Syarat nak jadi pemimpin ini ada dalam Quran dan dihurai dalam hadis ini. Dalam Quran disebut tentang kisah Talut yang layak menjadi pemimpin menentang pasukan Jalut. Apa syarat dia? Yang pertama adalah pemimpin itu mestilah ada kekuatan. Yang kedua adalah mestilah yang amanah. Qawiyul amin. Man istajartal al-qawiyul amin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran al-qawi, yang kedua al-amin. Al-qawi ni apa? Mempunyai kelayakan, mempunyai kemampuan. Al-amin adalah yang mampu memikul amanah. Dua ini syarat utama untuk menjadi pemimpin. Al-qawi, al-amin. Ada kekuatan dan juga ada sifat amanah. Maka orang yang gagal menunaikan amanah, maka dia boleh menyebabkan dirinya menjadi hina
dan menyebabkan menyesal di hari akhirat kelak. Sebahagian ulama hadis melontarkan persoalan. Persoalannya apa? Yang ni yang jarang dihurai. Sebab tu saya baca kitab ni tuan-tuan, seronok. Kitab ni hurai benda yang kurang dihurai dalam kitab yang lain. Sebab tu tajuknya lain. Biasa kita baca dulu 40 hadis akhir zaman, 40 hadis Imam Nawawi, 40 hadis akhlak mulia. Yang ni 40 hadis politik dan kepimpinan. Jarang orang tulis tuan-tuan. Dia tulis. Kata ulama hadis, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada Abu Zar? Kenapa hadis ni cerita bab Abu Zar? Bukan orang lain. Mengapa Abu Zar dikatakan lemah? Innaka dha'ifun. Nabi sebut kamu lemah wahai Abu Zar. Sedangkan riwayat sirah menunjukkan Abu Zar orang yang kuat dari segi fizikal. Sebenarnya Abu Zar ni orang yang kuat dari segi fizikal. Kenapa? Tuan-tuan, yang pertama, Abu Zar ni dia keturunan Al-Ghifari. Al-Ghifari ni orang Arab Badawi, perompak padang pasir. Dia keturunan perompak padang pasir ni. Perompak padang pasir saya dah sebut dulu tuan-tuan perempuan. Kalau Lenun di laut tu, dia rompak juga. Lepas rompak, dia bunuh, dia tinggal mayat. Perompak padang pasir, dia bunuh, dia rompak, dia makan daging. Ni bangsa Al-Ghifari. Ni keturunan Al-Ghifari ni rompak, bunuh, makan daging. Buat sate lagi. Ni saya tambah lah. Makan daging orang. Kanibal. Menunjukkan Abu Zar bukan orang lemah. Dia memang keturunan pahlawan padang pasir. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, Saidina Abu Zar adalah seorang sahabat yang berkemahuan tinggi dan berjiwa kental. Memang dia hebat. Satu keturunan. Yang kedua, memang dia tu memang berjiwa kental. Abu Zar bermusafir mencari kebenaran. Abu Zar ni daripada padang pasir tu, dia tinggal Puak Ghifar, dia cari siapa manusia yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada padang pasir, seorang-seorang dia, puak-puak dia Al-Ghifar ni duduk padang pasir. Seorang-seorang dia cari apa dia Islam, siapa dia Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala pertemukan dia. Allah Ta'ala telah pertemukan dia dengan baginda dan dia memeluk Islam. Tapi Nabi pesan, waktu tu Islam di Mekah ke dalam keadaan lemah. Abu Zar pesan, hai Abu Zar, Nabi pesan, jangan isytihar Islam depan orang. Kamu ni orang hulu mari ke bandar masuk Islam, jangan isytihar, nanti orang akan ganggu kamu. Tetapi dia buat tak tahu, sebab dia pahlawan padang pasir. Lepas dia Islam, dia isytihar pula di kota Mekah, dia dah masuk Islam, menyebabkan orang Arab Quraisy pukul dia beramai-ramai. Pukul dia. Tu dia. Berani sungguh tuan-tuan, memang otai betul ya. Tapi waktu pukul tu, tiba-tiba ada hamba Allah seorang Arab Quraisy kenal dia. Dia ni Puak Ghifar. Dia kata, "Hei kawan-kawan, jangan pukul. Sudah. Awak jangan pukul. Ni, dia ni pahlawan padang pasir. Nanti kalau hampa pergi berdagang tengah jalan, puak-puak ni akan sailang tengah jalan. Makan daging hampa. Pakat berhenti pukul." Memang dia ni ganas betul. Memang keturunan hebat. Hampa tahu tak ni siapa? Ini namanya Puak Ghifari. Tengah jalan nanti dia potong jalan, habislah rombongan, habis dengan rompak, dengan bunuh, dan kamu akan dimakan. Kelang kabut orang Arab Quraisy tak berani pukul. Tak kena. Bila kena tak berani rapat. Memang dia orang hebat. Kemudian para jamaah yang dikasihi, dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ni waktu sudah selepas hijrah. Tadi cerita masuk Islam di Mekah. Selepas hijrah ada satu perang namanya perang Tabuk. Abu Zar radhiyallahu anhu telah tertinggal jauh di belakang sebab untanya perlahan. Kan?
kereta second hand. Enjin pula kecil 1.0, hard length more-nya 2.5, 2.0. Dia seorang 1.0. Jadi unta dia slow. Bila unta slow, menurut riwayat dalam perang Tabuk, dia ketinggalan dah. Lalu Abu Zar lantas meninggalkan untanya. Dia tinggal unta slow sangat, dia pergi berjalan kaki. Rupanya dia berjalan laju dah unta ni. Ni Abu Zar ni, unta slow, orang dah ke depan, dia tinggal unta, dia angkut semua senjata, dia pergi berjalan kaki. Tu dia, ni jenis Abu Zar, cukup berani. Memang dia pahlawan sungguh, bukan komen punya orang. Kemudian bila orang lain dah sampai, para sahabat dah sampai, tengok di belakang ada seorang hamba Allah ni duduk berjalan. Siapa dia pula berjalan kaki? Semua pakat tengok, siapa dia yang jalan kaki ni? Nampak bayang-bayang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna Abu Dhar." Kun Abu Dhar. Kata Nabi, kun Abu Dhar. Falamma ta'ammaluhul qaum. Qalu ya Rasulullah huwa wallah Abu Dhar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah Abu Dhar. Yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yab'athu wahdah. Mudah-mudahan itulah Abu Dhar. Apabila kaum muslimin memerhatikan, mereka berkata, wahai Rasulullah, demi Allah memang Abu Dhar lah tu, tak ada orang lain dah. Dia lah tu, dia yang duduk berjalan seorang-seorang tu. Lalu baginda berdoa, mudah-mudahan Allah merahmati Abu Dhar. Dia berjalan seorang diri, seorang-seorang dia, pahlawan seorang-seorang dia. Dan dia akan meninggal dunia seorang diri. Dan dia akan dibangkitkan seorang diri di hari kiamat. Memang pahlawan sungguh. Menunjukkan Nabi iktiraf kepahlawanan dia, keberaniannya. Memang orang yang tokoh yang berjiwa kental. Nabi iktiraf dia berjiwa kental. Tetapi hadis yang kita baca tadi, tiba-tiba Nabi kata, kamu tak layak jadi pemimpin. Pula dah. Kenapa? Persoalannya kenapa? Sebab ramai orang tak bahas Abu Dhar ni hebat, kental, berani, pahlawan. Banyak orang akan hurai Abu Dhar ni orang yang lemah, Nabi tak bagi jadi pemimpin. Lupa nak hurai Abu Dhar ni orang hebat. Tapi dalam bab kepimpinan Nabi tak bagi. Dalam bab kepahlawanan dia orang hebat, tapi nak jadi pemimpin no, tak boleh. Kenapa? Ni kita kena faham. Namun apa yang disebut dalam hadis di atas, Abu Dhar meminta jawatan, lalu baginda mengatakan dia lemah. Apa makna lemah? Innaka dha'ifun. Kamu lemah. Lemah tu di mana? Ni kita kena faham. Jangan kita salah faham. Abu Dhar ni sahabat yang paling komen sekali, hak paling tak boleh pakai. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh kita macam tu. Sebab kena faham, konteks hadis ni dia bukan menunjukkan sahabat ni lemah. Cuma ada aspek dia yang lemah, aspek lain dia orang yang hebat. Apabila Rasulullah SAW menyatakan Abu Dhar lemah dan tidak kuat, jelas menunjukkan di sini bahawa Abu Dhar bukan lemah fizikal. Abu Dhar bukannya seorang yang lemah, lembek. Dia seorang pahlawan. Dia orang yang berani, mampu berjalan seorang sendiri, seorang diri. Dia mampu menentang musuh seorang diri. Memang dia berani. Berjalan seorang-seorang dalam perang, itu bukan calang-calang manusia. Jadi ini satu perkara yang kita kena faham. Jadi apa makna lemah di sini? Kita kena tahu. Sebab tu bila baca hadis, kita kena ada huraian ulama. Baca tafsir, kena tafsir ulama, bukan boleh tafsir otak kita. Bukan boleh faham ikut hati kita, tak boleh. Kalau kita baca selapis, maknanya kita hanya faham makna. Maksud sebenar di sebalik ayat Quran, maksud sebenar di sebalik hadis hanya mampu dihuraikan oleh para ulama. Kita baca huraian para ulama, baru kita boleh faham. Jangan hurai ikut sedak lidah kita, tak boleh. Melihat kepada nas ini, iaitu para ulama membuat beberapa kesimpulan.
Barangkali yang dimaksudkan kelemahan ini adalah dari aspek ketajaman fikiran untuk menjadi pemimpin. Lemah dia hanyalah dari segi kemampuan dia untuk jadi ketua. Jadi pahlawan seorang-seorang okey. One man show okey lah. Bawa kereta seorang-seorang okey. Tapi bila bawa bas ramai dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh dengar cakap orang, dia buat kepala dia sendiri, tak boleh. Kalau seorang okey. Tapi bila jadi ketua, memang dia ada kelemahan di situ untuk jadi ketua. Ini dapat dilihat ketika Abu Zar mendedahkan keislamannya, beliau memberikan ancaman kepada pengikut Islam yang lain yang baru nak masuk Islam. Contoh paling mudah, Nabi pesan dah, bila dah masuk Islam, diam-diam, jangan isytihar. Dia isytihar. Bila isytihar, dia kena pukul. Orang macam dia okey lah. Tapi kalau orang Islam yang lain, yang bukan pahlawan, kena pukul, akhirnya jadi murtad balik. Dia punya perbuatan tadi berani terlebih terlajak mendatangkan risiko pada orang lain yang baru nak kena Islam. Dia tu bawa diri boleh, nak bawa orang masalah. Nak bawa orang masalah. Nak bawa orang ni bukan tugas mudah. Dia kena pukul okey. Tapi hak lain tu hak masuk Islam, habis kena pukul, akhirnya na'uzubillah, takut mereka tak tahan dengan ujian, kembali kepada jahiliah. Yang ni bahaya. Itu maksud dia. Imam Az-Zahabi dalam perkara ini mengakui Abu Zar adalah mempunyai fizikal yang kukuh. Kata Imam Az-Zahabi, memang Abu Zar ni tubuhnya memang hebat, berani, kuat. Baginda melihat sifat, namun dari aspek kepimpinan, Abu Zar tidak sesuai untuk dilantik jadi pemimpin. Nak jadi pemimpin bukan semua orang yang berani boleh jadi pemimpin. Bukan semua orang yang kuat boleh jadi pemimpin. Fizikalnya hebat, tapi belum tentu boleh jadi pemimpin. Banyak orang yang kuat fizikal, dia boleh jadi pengikut, dia boleh jadi panglima. Jadi ketua tak boleh. Tak boleh. Itu maksud dia. Dan baginda melihat sifat Abu Zar yang sangat zuhud akan memberikan kemudaratan sekiranya beliau mengatur dan menguruskan harta anak yatim. Dibimbangi anak yatim akan dilatih menjadi zuhud seperti beliau dengan sifat keras beliau sendiri. Yang kedua, masalah Abu Zar ni, dia orang zuhud. Zuhud soal harta dunia ni, zuhud dia tak kisahlah. Bak makan minum pun dia tak kisah, bak pakaian alah bahasa boleh. Zuhud sungguh. Kalau jadi pemimpin terlalu zuhud sampai membiarkan anak yatim, salah balik. Tak apalah budak-budak ni, tak boleh. Jadi pemimpin, dia hanya zuhud pada diri dia okey. Tapi dia menzuhudkan habis anak-anak yatim sampai terbiar, jadi masalah balik. Nabi tengok dia tu tak boleh jadi pemimpin. Sebab kezuhudan untuk diri dia boleh, tapi dia nak menzuhudkan dia, sebab dia jenis keras. Dia didik orang cara keras. Bila cara keras, nanti habis anak-anak yatim akan menimpa masalah kerana kepimpinan dia. Sebab Nabi SAW dikelilingi oleh anak-anak yatim, oleh fakir miskin. Memang berada di keliling Nabi SAW. Jadi kelemahan yang dimaksudkan di sini tidak semestinya kelemahan fizikal. Bahkan dalam situasi ini Rasulullah SAW sebagai kelemahan kepimpinan dalam mengatur masa depan organisasi. Nabi tak bagi dia jadi pemimpin, lemah dalam bab kepimpinan. Dia tak boleh mengatur, dia tak boleh memimpin, dia tak boleh bawa orang, tapi dia boleh bawa diri dia untuk menegakkan Islam. Itu kelemahan yang ada pada sahabat ni. Kemudian dia juga ada kelesuan buah fikiran dan menghadapi cabaran semasa, serta kekurangan dalam mengendalikan urus tadbir sesebuah kaum. Sebab dia tak mampu nak tengok orang ramai yang masalah berbagai-bagai. Dia tengok masalah dia. Cerita orang yang sama macam dia okey lah, tapi rakyat di bawah ni bukan sama semua. Ada orang yang hati kering,
macam dia. Ada orang hati lembut, ada orang kaya, ada orang miskin, ada anak yatim, ada orang susah, ada janda, anak ibu tunggal, macam-macam. Kalau semua spesies macam dia, senang. Yang ada hari ni macam-macam, bapa tunggal apa dah. Kan? Jadi rakyat ni macam-macam. Dia bukan jenis satu pasien saja. Kalau satu pasien macam dia, okey. Tapi rakyat di bawah ni perlu ditakbir oleh seorang pemimpin yang memahami jiwa rakyat, memahami masalah rakyat, yang tahu segala-gala selok belok kepimpinan, dan dia perlu menghadapi masalah ini sebagai pemimpin. Tapi sifat pemimpin tu tak ada pada Abu Zar. Jadi kita kena faham. Dulu-dulu saya sendiri pun salah faham. Oh, Abu Zar ni lemah lah. Tak sedar rupanya dia pahlawan yang hebat. Dia bukan orang yang calang-calang orang. Cuma kelemahan untuk memimpin manusia. Ini sedikit kelemahan. Para jamaah yang dikasihi sekalian, itu hadis yang pertama pada malam ni, yang kelima dalam kitab. Hadis yang kedua pada malam ni, iaitu an Abi Sa'id wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alaikum umara'u yuqarribuna shiraran nas wa yuakhiruna salata an mawaqitiha, faman adraka dhalika minkum fala yakunanna 'arifa wala syurtiyan wala jabiyan wala khazinan. Yang bermaksud daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ada dua orang perawi, dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat lagi namanya Abu Hurairah. Dua orang ni, dua-dua ni sahabat baginda yang banyak meriwayatkan hadis. Tadi hadis yang mula tadi diriwayatkan oleh Abu Zar sendiri. Dia juga perawi hadis, kuat ingatan, sehingga hadisnya martabat sahih. Ni kehebatan sahabat-sahabat. Mereka berdua berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan datang ke atas kamu satu zaman. Akan datang kepada kamu satu zaman di mana pemimpin-pemimpin didekati manusia yang jahat. Mereka melengah-lengahkan salat sehingga ke akhir waktunya. Sekiranya kamu mendapati yang demikian itu di kalangan kamu, maka janganlah kamu menjadi pembantunya. Jangan kamu jadi pegawai keselamatannya. Jangan kamu jadi pemungut cukainya. Dan jangan kamu menjadi penjaga khazanah mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis 4586. Hadis ni hadis sahih. Para jamaah yang dikasihi, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahawa akan datang di suatu zaman. Nabi sebut akan datang, bukan berlaku waktu tu. Waktu Nabi hidup tak berlaku lagi. Nabi sebut waktu hidup Nabi baginda hidup tak berlaku, tapi akan datang selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada di satu zaman pemimpin pada waktu itu didampingi dengan orang-orang jahat, syirarihim. Orang jahat suka berkawan dengan pemimpin. Orang jahat duk keliling pemimpin ni. Nabi sebut dah, akan datang pemimpin dikerumuni oleh orang-orang jahat menjadi sahabat karib dia. Malah bukan sahaja dikerumuni, dirapati oleh orang jahat. Yang kedua, pemimpin itu juga melengah-lengahkan urusan solat.
Alah, ni semayang ni kemudian ceritalah kita mesyuarat tak selesai lagi ni. Sampai tersentak waktu akan ada pemimpin, dia bukan tak semayang, tapi melengah-lengahkan soal semayang, meremeh-remehkan soal semayang. Lalu baginda berpesan, barang siapa bertemu dengan zaman ini, barang siapa yang hidup di zaman pemimpin ini, maka jangan kamu menjadi pembantu kepada mereka. Jangan bekerja dengan mereka. Jangan kamu jadi sahabat kepada mereka. Jangan kamu menjadi pekerja kepada mereka. Jangan berkhidmat dengan mereka. Tu dia. Nabi pesan lagu tu. Jangan. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam Ibn Hibban meletakkan dalam satu bab, iaitu satu bab ni, hadis ni Ibn Hibban, salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis ni, dia meletakkan dalam satu bab, dia buat kategori-kategori hadis, iaitu bab yang menyebutkan tentang apa yang wajib dilakukan oleh seorang lelaki ketika munculnya pemimpin yang jahat, iaitu hendaklah mereka menjauhi mereka setiap keadaan dan setiap sebab. Masuk dalam satu bab menjauhi kepimpinan yang ada masalah. Masalah apa? Pemimpin itu disayangi, dikasihi dan berkawan rapat dengan orang-orang jahat. Yang kedua, pemimpin tersebut mencuaikan, melengahkan sembahyang. Para jamaah yang dikasihi, iaitu apa dia? Hadis ini mengingatkan kepada kita bahawa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendampingi orang yang soleh. Hadis ni sebut, yang maksud dia, hadis ni sebut pemimpin yang jahat akan mendampingi orang jahat. Pemimpin yang jahat akan didampingi oleh orang jahat. Mafhum mukhalafah, maknanya faham sebaliknya apa dia? Pemimpin yang baik akan dirapati, akan dikerumuni, akan dibantu, didampingi oleh orang-orang yang soleh. Seorang Perdana Menteri yang baik, seorang Menteri Besar yang baik, seorang DO yang baik, seorang YDP Majlis yang baik, seorang pemimpin yang baik, orang-orang soleh, alim ulama akan merapatinya menjadi kawan karibnya. Ini kena faham. Mafhum mukhalafah, faham daripada terbalik hadis tadi. Pemimpin yang jahat, orang jahat akan ikut dia. Pemimpin yang soleh, yang beriman, keliling dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh, yang jaga semayang, yang jaga ibadat, yang jaga agama. Apabila pemimpin mula mendampingi orang jahat, maka jauhilah mereka. Kalau pemimpin tu dah berkawan dengan orang jahat, jangan rapat dengan mereka. Jangan rapat dengan mereka. Sebab apa jangan rapat? Bimbang. Kita akan rosak sama dengan mereka. Dalam sebuah hadis, baginda berpesan, Iza aradallahu bil amir khaira. Ada hadis lain yang menghuraikan hadis yang kita baca tadi. Hadis ni selalu dibaca oleh almarhum Datuk Ismail Qamus. Dia memang rajin baca hadis ni. Orang lain jarang baca, dia yang baca. Iza aradallahu bil amir khairan ja'ala lahu wazira sidqin. Saya ingat lagi arwah selalu baca hadis ni. In nasiya zakkarahu wa in dzakara a'anahu wa idza aradallahu bihi ghaira dhalik ja'ala lahu waziran su' in nasiya lam yudhakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Hadis ini bermaksud apabila Allah
berkehendakkan kebaikan kepada seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan kepadanya menteri atau penasihat yang benar. Sekiranya dia lupa, maka penasihatnya ini akan mengingatkannya. Sekiranya dia ingat, maka penasihat ini akan membantunya. Namun sekiranya Allah berkehendakkan yang selainnya, iaitu tidak baik, maka dijadikan pemimpin itu penasihat yang jahat. Apabila dia leka lupa, penasihat akan biar aja. Dan apabila dia ingat, maka penasihat ni tak akan bantu dia. Hadis tercatat dalam Sunan Abu Daud nombor 2932. Hadis ni mengisahkan kepada kita, apabila Allah menghendaki seorang pemimpin tu jadi baik, Allah jadikan ada pembantu yang baik mendampinginya. Ada ulama, ada orang soleh yang akan bersama dengan dia. Kalau seorang Perdana Menteri, dia ada menteri kabinet yang soleh juga, yang jaga sembahyang macam Perdana Menteri. Yang menteri kabinet ni juga memberi nasihat untuk memimpin kerajaan. Menteri agama, bukan menteri pelbagai agama lah. Menteri agama menjadi penasihat. Menteri kewangan menjadi penasihat. Menteri pendidikan jadi penasihat. Menteri undang-undang jadi penasihat. Menteri sumber alam sekitar air jadi penasihat. Allah jadikan menteri-menteri, penasihat-penasihat yang akan bersama dengan Perdana Menteri memimpin kerajaan. Nabi sebut dalam hadis. Apabila pemimpin tu lupa, maka sahabat-sahabatnya akan mengingatkan. Apabila dia ingat, maka dia akan dibantu oleh sahabat-sahabat yang menjadi penasihat, yang menjadi kawan kepada ketua kerajaan. Tetapi bahaya, sekiranya Allah nak jadikan pemimpin itu jahat, Allah akan jadikan kiri kanan dia, pembantu-pembantu dia penasihat orang jahat juga. Pemimpin pun kuat makan, kelip pun jenis kuat makan juga. Pemimpin pun rasuah, menteri kabinet pun rasuah juga. Pemimpin tak peduli masalah rakyat, semua yang ada di keliling ketua pun akan jadi tak peduli kepada rakyat. Apabila dia lupa, dia biar, eloklah lupa. Apabila dia ingat, dia tidak akan dibantu. Inilah ciri-ciri kepimpinan yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila para pemimpin itu mula mendekati orang jahat, maka ketahuilah bahawa itu petanda tidak baik. Contoh Fir'aun. Fir'aun ni pemimpin yang zalim. Tak ada siapa kata dia baik. Fir'aun ni pemimpin yang zalim. Bagaimana Allah jadikan kiri kanannya pembantu seperti Haman. Allah jadikan kawan-kawan dia namanya Haman. Ada raja, ada Perdana Menteri. Maka Haman ni disebut di dalam Al-Quran, diulang sebanyak 6 kali. Setiap kali Allah sebut Haman, tepinya Fir'aun. Fir'aun wa Haman. Fir'aun wa Haman. Fir'aun ada 6 tempat dalam Quran. Fir'aun wa Haman. Fir'aun dengan Haman, dia punya menteri kabinet. Dan apa yang berlaku? Contoh, inna Fir'aun wa Haman wa junudahuma kanu khatiin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 8. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan bala tentera keduanya semuanya golongan yang bersalah. Kenapa Allah sebut Haman bersama dengan Fir'aun, dan Allah sebut bala tentera kedua-dua ni, bala tentera kepada Fir'aun dan Haman? Kenapa? Sebab tuan penasihat
sama jahat dengan bos. Kita ambil contoh mudah lah apa yang berlaku. Fir'aun ni tuan-tuan perempuan, ada masa hati dia lembut juga. Apabila Nabi Musa alaihi salam menyampaikan dakwah. Allah sebut dalam surah Taha. Antara kisah banyak cerita Fir'aun dengan Nabi Musa ni surah Taha. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Pergilah kamu berdua wahai Nabi Musa dan saudaramu Nabi Harun. Pergi ke mana? Ila Fir'aun. Pergi menghadap Fir'aun. Para rasul disuruh bertemu dengan Fir'aun. Tu dia. Nabi Ibrahim disuruh bertemu dengan Namrud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh bertemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi mereka pergi bukan nak jadi pembodek. Kena faham, para ulama mendampingi pemimpin yang jahat bukan nak pergi bodek. Pergi untuk tegur. Pergi untuk bagi nasihat. Ada orang dia salah faham. Bila Tok Guru merapati Perdana Menteri, bukan nak kaki bodek tuan-tuan. Pergi untuk memberi nasihat, pergi teguran. Saya bagi contoh lah. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia pergi tegur Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Dia pergi tegur Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri. Siapa saja jadi PM, dia pergi. Dia dampingi bukan untuk nak bodek projek. Bukan nak dapat habuan. Pergi untuk memberikan nasihat. Itu tak ada masalah. Sebab Allah suruh Rasul-Rasul pergi berjumpa dengan pemimpin yang zalim. Untuk apa? Untuk memberikan dakwah, bagi teguran. Faqula lahu qawlan layyina. Allah suruh, hai Musa, hai Harun, berkatalah dengan layyina, cakap lembut-lembut. Oi, pemimpin yang zalim, Allah suruh cakap lembut. Kita rasa mana boleh cakap lembut. Tapi ada masa Allah suruh berkatalah lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Kata lemah lembut sudah. Peringkat awal ni cakap lembut-lembut kepada Fir'aun. Dakwah lembut. La'allahu yatadhakkar. Mudah-mudahan dia mengambil pengajaran. Aw yakhsha. Dia takut kepada Allah. Memang betul riwayat menyebutkan Fir'aun ni ada masa lembut hati. Betul juga apa yang disebut oleh Musa tu no. Haman mai kata, tak betul lah bos. Dia pula kata tak betul. Haman kata, tuanku, kalau kita ikut Musa, Musa jadi raja, tuanku jadi hamba. Tak boleh. Betul juga hang kata. Habis. Fir'aun ni nampak lembut dah. Dia kata, betul juga Tok Guru kata. Tapi Haman kata, kalau kita ikut dia, dia jadi raja. Musa ni memang nak jadi raja, ganti tuanku. Nampak? Jahat penasihat tuan-tuan. Memang jahat. Sama lah juga waktu Nabi Musa berkonfrontasi. Tadi dakwah lembut. Dalam surah lain Allah Ta'ala sebut konfrontasi antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Bila Nabi Musa campak tongkat, Fir'aun terkejut. Tongkat bertukar menjadi ular. Anaconda apa ya? Besar punya ular. Takut Fir'aun. Betul dah lah Musa ni seorang Rasul. Baru je Fir'aun nampak nak kembali ke pangkal jalan, Haman kata, ini sihir tuanku. Kita ramai tukang sihir. Kita kumpul semua ahli sihir, lawan sihir Musa. Tengok, penasihat ni memang jahat. Betul juga kata kamu. 25%. Lalu dipanggil semua ahli-ahli sihir, berkumpul. Siapa yang dapat menentang Musa, aku akan bagi darjat, bagi pingat, bagi anugerah. Kamu akan jadi orang yang kroni rapat dengan aku. Dalam Quran sebut, aku akan jadi kamu teman aku.
Bila ahli sihir dengar tu, dia punya banyak anugerah, pangkat, projek nak dapat daripada Firaun. Semuanya campak masing-masing tongkat dan juga tali bertukar jadi ular. Tapi sihir ni sihir di mata. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa, idrib, lemparkan tongkat kamu. Bila lempar tongkat jadi ular sungguh. Ular telan habis semua tongkat dan juga tali palsu. Bila telan semua ahli sihir ni kata apa? Amanna bi Rabbi Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Pula dah kalah pula. Fir'aun kalah banyak kali dah, tuan-tuan. Dakwah dengan lembut dia dah kalah dah. Tapi Haman kacau. Dakwah secara konfrontasi, berlawan cara sihir. Fir'aun dah kalah. Semua ahli sihir masuk Islam. Amanna bi Rabbi Musa. Kami beriman. Ini ular sungguh, bukan sihir ni. Tapi Haman mari. Tuanku, tak boleh surrender kita. Ugut semua ahli sihir ni yang dah masuk Islam ni. Ugut mereka. Apa dia? Potong kaki dan tangan dan salib mereka. Haman bagi nasihat, kita seksa semua ahli sihir yang masuk Islam supaya mereka kembali kepada agama kita. Tengok, Haman bagi nasihat supaya seksa. Lalu semua ahli sihir ni dipotong kaki dan tangan secara bersilang dan disalib, semuanya mati syahid. Fir'aun duk lagu tu juga, ikut tuan penasihat 25%. Dia nampak dah kebenaran, tapi kerana tuan penasihat yang jahat, Fir'aun tetap jadi jahat. Sebab itulah hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan perempuan, kisah tentang bagaimana iaitu seorang pemimpin yang baik, Allah akan bagi teman-teman dia, menteri kabinetnya, orang-orang soleh dan solehah. Tapi pemimpin yang jahat akan dikerumuni, akan dirapati, akan dibantu oleh pemimpin yang jahat, sebagaimana seorang yang namanya Fir'aun dibantu oleh Haman. Na'udzubillah, tuan-tuan. Akhir sekali, para jamaah yang dirahmati Allah, kita kena faham juga di sebalik hadis ni saya dah sebut tadi, iaitu ada masanya pemimpin yang jahat ini akan didatangi oleh para ulama dan pendakwah untuk memberi nasihat. Pendakwah dan ulama ni bukan nak cari penasihat 25%. Dia tak jadi macam tu. Mereka datang nak berdakwah. Satu hadis lain, Nabi bersabda, afdalul jihad, jihad yang paling afdal, jihad yang paling mulia, kalimatul haq amama sultanul jair. Jihad yang paling afdal, berkata benar kepada pemimpin yang jahat. Nabi sebut jihad yang afdal, bercakap benar kepada pemimpin yang jair, yang jahat. Maka para ulama tak salah, pergi bukan untuk mendampingi, untuk menyokong kejahatan. Para ulama mendekatkan diri mereka dengan amir, dengan khalifah, dengan Perdana Menteri, dengan Presiden, tujuan memberi nasihat. Ini adalah kerja yang afdal, yang sangat mulia, jihad yang sangat mulia. Tetapi kalau para ulama mendampingi sultan, mendampingi ketua negara, sebab jadi kaki bodek, sama-sama lingkup dengan ketua negara tersebut. Jadi hadis ni dia bukan baca satu je, kena lihat hadis lain. Hadis lain menghuraikan hadis ni. Hadis ni pula hurai hadis ni. Hadis ni hurai hadis ni. Satu hadis dia bukan baca satu je. Dia ada hadis-hadis lain yang memberikan huraian supaya macam ni sebenarnya gambaran hadis yang kita baca. Hadis satu ada 4 hadis lain yang menghuraikan maksud sebenar hadis ni. Sebab tu dah tuan-tuan perempuan, kalau kita baca satu hadis sajanya, faham selorong tak faham. Sebab tu para ulama dia menghuraikan hadis berdasarkan hadis. Sama dengan ayat Quran, satu ayat Quran, para ulama tafsir akan hurai ayat Quran ni dengan ayat Quran yang lain. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ulama tafsir akan bawa hadis ni menghuraikan ayat ni. Barulah tafsiran tu betul dan tepat.
Kalau saya baca hadis ni, pada pandangan saya, tak jadi. Pada pandangan saya tak jadi. Saya duk rasa saya betul. Saya tak ambil pandangan Imam Az-Zahabi, pandangan ulama ni. Saya hanya ambil pada pandangan saya rasa, hak tu nak rasa kek raya boleh nak rasa kuih boleh tak? Nak rasa dia ni tak boleh dengan pendapat peribadi. Dia datang dengan huraian para ulama yang menafsir dan mentakwilkan hadis yang kita baca. InsyaAllah kita tidak akan sesat. Wallahu alam. Tak boleh panjang-panjang. Patuhilah SOP. Jadi akhir sekali macam biasalah, tuan-tuan, kita perlukan lagi sumbangan derma daripada tuan-tuan perempuan. Paling tidak sumbangan ni bukan saja untuk wakaf pembangunan, juga untuk sebenarnya untuk pengurusan dan pentadbiran. Tambah baru ni tuan-tuan, 4 bulan tak sekolah kebangsaan, kerajaan tanggung gaji cikgu. Sekolah swasta macam kita ni tuan-tuan, sekolah agama rakyat, kerajaan tak tanggung gaji. Yuran pula tak ambil 100%, ambil sekitar 40%. Gaji cikgu sama. Nak kurang gaji cikgu tu tuan-tuan, Allah, tak sanggup nak kurang. Ni baru kahwin, ni tak kahwin lagi, ni anak ramai. Kan? Walaupun sekolah berhak nak mengurangkan gaji, sebab mengurang tak sanggup, kita kurangkan yuran, tak apa. Yang tak bayar yuran langsung buat dah, sebab ada orang susah. Covid ni tuan-tuan perempuan, niaga tak boleh. Kan? Pasar malam tutup, semua tutup. Jadi kita teruskan juga tuan-tuan, boleh bantu masuk akaun pun boleh, nak bagi malam ni pun boleh, masuk dalam tabung yang ada tu, tabung masjid. InsyaAllah kita sama-sama niat nak bantu agama. Kerajaan bantu dengan cara kerajaan, kita sebagai umat Islam bantu sebagai sebahagian daripada ummah yang akan mempertahankan kedaulatan pendidikan Islam dalam negara kita ni, insya-Allah. Kalau orang boleh isytihar nak 10, orang lain boleh isytihar kami nak 10 lagi buah sekolah vernakular jenis kebangsaan Cina. Ada orang tanya saya, Ustaz, apa pandangan? Saya kata, kita bukan anti sekolah vernakular. Kalau betul nak tubuh lagi sekolah, tolong bawa masuk ni sekolah-sekolah seriti, sekolah-sekolah ni masuk dalam kerajaan sekali. Biar kerajaan bantu semua sekolah agama yang beratus-ratus buah, dan bantu juga 10 buah yang baru nak mohon. Kalau macam adil tak apa. Yang ni sekolah agama ada 100 ke 200 buah, bantu yang ni. Yang ni 10 buah, bantu tak apa. Kita bukan anti kaum, kita bukan anti. Jangan bantu 10 sekolah yang jenis ni, hak sekolah agama biar lingkup. Tu tak betul. Nak bantu semua. Sebab kebanyakan sekolah adalah sekolah agama, lebih banyak daripada sekolah vernakular. Jadi tak ada masalah. Tu pulang pada pihak kerajaan. Nak bantu semua. Kalau tak bantu semua. Tapi kerajaan yang prihatin, maka insya-Allah semua akan diberikan hak dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Betul ya?